nak suntik ke dalam diri anak-anak kita tentang sayangnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Hubbu nabiyikum, yang pertama, cintakan nabi kamu. Yang kedua, wa ahli baitikum, cintakan keluarga nabi, ahli keluarga nabi. Cintakan ahli keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah ni tuan-tuan, baru ni orang tanya, duk rayuh apa dia Habib Bah yang main daripada Morocco tu, Maula Amin, sampai lah tak habis-habis lagi tuan-tuan ni. Betul ke keturunan Nabi tak Nabi? Oh moy, yang duduk marah tu, yang ni bukan keturunan Nabi, ni penipu. Cish, hang duk cakap apa keturunan hang pun hang tak kenal, duk cakap keturunan Nabi. Tuan-tuan cuba kalau orang duk tikai keturunan kita. Saya keturunan Haji Ahmad Kepelu, Tok Guru Haji Ahmad Kepelu. Cuba orang main duk ni saya keturunan saya tak hangat ke? Hang dah cakap ni tak betul ni main daripada Morocco ni, duk main mengaku. Hang balik kenal keturunan hang dulu, jangan main sembang ni tuan-tuan. Orang tanya saya macam mana, saya kata diam. Prinsipnya mudah, kalau tak tahu jangan buat pala tahu. Itu ya prinsip saya. Nanti orang tahu kata kita tak tahu, kita tak tahu kata orang tahu kata kita tak tahu. Lah diam, selesai masalah. Ni macam mana ni keturunan Nabi ke? Aku tak tahu, aku tak tahu. Jawapan yang terbaik, wallahu a'lam. Kalau betul dia keturunan Nabi, hang duk hina dia, lagu mana hang? Okey, kalau dia bukan keturunan Nabi, tak apalah. Tapi kalau betul dia keturunan Nabi, kita yang duk kata kat dia, tiba-tiba dia tu betul keturunan Nabi, kita termasuk dalam golongan yang sayangkah, yang hina keturunan Nabi? Kalau saya pergi mengaku tu kotlah. Kok mana pula main keturunan Nabi ikut hutan palas kok dia Saya rasa dalam benda ni tuan-tuan, Sajak lebih faham daripada puak-puak ni. Tuan-tuan dengar tak Sajak komen? Rasa Sajak lebih jelas bab ni daripada puak-puak tu. Tak apa, kalau dia bukan keturunan Nabi, tak ada apa. Tapi kalau betul dia keturunan Nabi, kamu yang mencaci maki dia termasuk tak dalam golongan memaki, mencaci maki keturunan Nabi SAW. Bahaya tuan-tuan. Sebab tu jalan yang terbaik kita ambil. Aku tak mau kata apa dia, no comment, wallahu a'lam. Aku takut aku pergi komen telajak terjatuh dalam golongan menghina keturunan Nabi SAW. Tengah duk sedap masa anak habis pula dah. Tak boleh dia tengah sedap nasi habis ni, dia teringat lama. Dia jangan sampai duk belahak habis terkentut. Itu tak mau dah. Dia duk lapar tak lapar, terap nasi habis. Siapa dia keturunan Nabi tu Ustaz? Lah ni tuan-tuan Nabi. Nabi kata apa dia? Al-ulama warasatul anbiya. Kena ajak keluarga kita sayang kepada ulama. Kena bawa keluarga kita di akhir zaman ni sebagai persiapan dan persediaan menghadapi akhir zaman ni untuk duduk dengan para alim ulama yang benar. Ulama ni pun dia ada dua jenis. Ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ada ulama baik, ada ulama jahat, yang dipanggil ulama usul. Yang kita nak selamat ni lagu mana tuan-tuan? Kita nak selamat kena duduk dengan ulama. Saya punya kata-kata, tuan-tuan dengar kata-kata saya ni tuan-tuan hadam. Kita akan selamat bila mana berdamping dengan orang alim. Kita akan hancur bila berdamping dengan orang yang perasan alim. Boleh dapat? Saya ulang, umat akan selamat bila mana umat berdamping dengan orang alim.
Umat akan hancur bila mana umat berdamping dengan orang yang perasan alim. Faham tum? Faham ke tak? Saya ulang. Ini bukan ulang minyak tak, ni ulang kata-kata ni. Umat akan selamat bila mana berdamping dengan orang alim. Umat akan hancur bila mana berdamping dengan orang yang perasan alim. Hari ini ramai orang yang perasan dia alim. Orang alim tak merasakan dia alim. Orang jahil dia perasan kata dia alim. Akhirnya dia tertipu dengan diri dia. Habis tu kita nak cari siapa? Dengan golongan mana yang kita nak kena berdamping? Dah tentu jawapannya, kamu kena berdamping dengan orang alim. Kamu kena jauhkan diri kamu daripada golongan yang perasan alim. Mudah. Carilah orang alim. Jauhilah diri daripada golongan yang perasan alim. Faham kot? Tak apa banyak jelas tak? Banyak tu bahan tak faham. Tengok yang mana alim, yang mana perasan alim. Oh, yang ni PhD, pakar ni pakar. Pakar dengan pakar kena beza. Kena cari hak pakar, kena jauh daripada pakar. 3, last. Sebagai penutup dan akhir, Nabi SAW sebut nak kena buat persiapan untuk apa dia? Yang ketiga, watilawatil Quran, kena berdamping dengan Al-Quran. Akhir zaman ni Pak Long maklum, tak ada cara dan tak ada kaedah untuk kita selamat, melainkan kita kena duduk dengan Al-Quran, kita kena hidup dengan Al-Quran, kita kena berdamping dengan Al-Quran. Yang ni yang dipanggil sebagai mentadabbur Al-Quran. Tapi masalah kita, Quran ni serupa wujud bulan Ramadan ya. Luar Ramadan mana dia Quran? Luar Ramadan mana dia Al-Quran? Mana dia Al-Quran luar Ramadan? Bulan Ramadan dalam masjid surau, lepas tarawih buat tadarus. Luar Ramadan tak ada terus. Adakah Ramadan tu hanya diraikan Al-Quran hanya diraikan dalam bulan Ramadan saja? Cuba cakap, cuba cek. Sebab tu tuan-tuan, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dia pesan kepada kita, dalam hidup kena tunaikan hak kita kepada Al-Quran. Saya nak sebut sebagai penutup. Saya berjanji dengan ustaz kita tadi 10.30. La, jam saya menunjukkan 10.30. Saya bukan orang politik, tetapi janji saya akan saya tunaikan. Apa dia hak kita dengan Al-Quran? Yang pertama, hak kita dengan Quran maklum, kena baca. Kena belajar. Al-Quran jangan baca kalau tak belajar. Sebab kalau hang baca dengan cara hang tak belajar, pasti dan pasti bacaan hang akan salah. Akhirnya wal Qur'anu yal'anu, di akhirat kalau Al-Quran laknat hang. Pasti dan pasti bacaan orang yang tidak belajar Al-Quran, bila mana dia baca, pasti dan pasti, yakin dan yakin, pasti akan salah. Akhirnya dia baca apa dia? Yang dia dapat bukan syafaat tetapi laknat daripada Al-Quran. Na'udzubillahi min zalik. Jangan malu ustaz. Ya maklum nak ngaji lagu mana ustaz? Oi, maklum tua dah. Tak ada pun dalam hadis Nabi kata belajarlah kamu sampai tua-tua duduk setengah. Yang Nabi kata belajar daripada mula hidup sampai mati. Ya ke ustaz? Ya. Mati nak belajar apa dah ustaz? Bila mati hang kena belajar juga. Apa dia? Diajarkan kepada orang yang nak mati itu kalimah tauhid, la ilaha illallah. Kena diajar dia bercakap, ucap. Yang kedua, dah belajar kena baca. Dah belajar kena baca. Yang ketiga, dah baca kena faham.
Belajar juga, belajar tafsir. Yang keempat, dah faham kena hafal. Dah hafal kena beramal. Dan yang keenam, bila hang beramal, tugas hang yang terakhir dengan Al-Quran apa dia? Kena ajak umat cintakan kepada Al-Quran. Inilah 3 persiapan yang sempat kita kongsikan pada malam ini sebagai persiapan dan persediaan yang kita kena buat dalam kita menghadapi fitnah dan mihnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan diri kita, menyelamatkan ahli keluarga kita, menyelamatkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam dalam mana berada di akhir zaman insya-Allah. Dan sebagai penutup, tuan-tuan, kita nak selamat di akhir zaman, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pernah tinggal. Tuan-tuan cuba tengok dalam Al-Quran dan tuan-tuan cuba renung, mana ada ibadat yang Allah Ta'ala suruh kita buat, Allah Ta'ala pun buat, melainkan selawat ya. Allah suruh kita baca Quran dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tak habaq kata dia pun baca. Allah suruh kita semayang, Allah Ta'ala tak habaq dia pun semayang. Allah suruh kita buat keluar zakat, Allah Ta'ala tak habaq pun dia buat keluar zakat. Allah suruh kita puasa, Allah Ta'ala tak habaq pun dia puasa. Allah suruh kita pergi buat kerja haji, Allah dia tak buat pun kerja haji. Tapi Allah suruh kita selawat, dia pun selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat selawat. Baru Allah Ta'ala suruh kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini amalan yang paling mulia. Faham? Allah suruh dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia suruh kita puasa lagu mana umat terdahulu puasa. Aqimus salat, dia suruh kita salat. Dia suruh kita buat keluar zakat, dia suruh kita puasa, dia suruh kita buat kerja haji. Tapi matang selawat, dia habaq aku belum selawat. Jadi hampa apa kena selawat? Inilah pagar-pagar yang akan membentangi diri kita dan keluarga kita untuk berada di zaman yang penuh dengan cabaran ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti mana saya berjanji, saya nak berhenti 10.30. Cukup? Cukup 10.30. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap sepanjang ucapan saya pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan hasil ceramah itu untuk diri saya yang berbicara, dan mudah-mudahan ada kebaikan untuk diri kita bersama. Panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi. Mohon maaf sekali lagi kalau ada salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
السلام علينا صلوات الله علينا مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به آفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من سبيلات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا إلا أيها المبعوث فينا بذنب الأمر الخطا بك شرفت المدينة مرحبا يا خير علينا بالسميات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهدى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي فاجعله سبعنا غاياكم حسن الختام وعطينا ما قد سألنا من عطاياك اللسان صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكريم الأرواح بالنبي خير الأنام وكريم المختار عنا بالصلاة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Baik, alhamdulillah selesai bagi merupakan bersama kita tadi. Jadi insyaAllah kita nak mempersilakan Cikgu Wan Nizam selaku pengurusi